Okay, saya akan sharekan saya punya slide. Okay, so hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu struktur kod arahan. Minggu lepas kita dah belajar yang NO, macam mana awak guna penyataan SQL semuanya. Okay, so hari ini kita akan belajar tajuk baru adalah struktur kod arahan. Okay, saya nak seorang tolong bacakan struktur kod arahan. Boleh volunteer ataupun macam mana? Volunteer lah. Tak payah saya panggil nama. Struktur kod arahan. Seorang. Nak suara yang fresh. Cepat volunteer. Buku teks muka surat 167. Tak volunteer panggil nama. Kishan? Are you there, Kishan? Kishan? Yes, alright, good. Kishan, could you help me to read this one? Struktur kod arahan. Only one paragraph also can. Alright. Just want to hear your voice. Kishan, please. On your mic. Ya, cikgu. Okay, go on. Dalam kehidupan seharian, suatu Okay. masalah harus dianalisis, dikenal pasti dan dibahagikan kepada beberapa sebab masalah melalui proses huraian supaya masalah tersebut bukan sahaja kelihatan kurang tapi tidak bersifat. Bagi setiap masalah, suatu algoritma khusus boleh dihasilkan. Gabungan kesemua algoritma yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan masalah asal tersebut. Okay, good. Thank you very much. Okay, so kat dalam kehidupan seharian kita, everything apa yang ada kat keliling kita tu ada masalah. So, which is kita kena settlekan. If not, then dia akan bertambah-tambah lagi. And then, if you not, tak ada skill untuk you solve you punya problem, so, then you tak akan ada solution lah. So, dia akan ada tambah lagi, then you akan stress, depression. Okay, so pembangunan atau cara dilakukan dengan cara yang sama. So macam gitu juga konsep untuk coding. Coding, dia ada pengaturan dibagikan kepada tugas utama dan beberapa tugas kecil. So dia ada main, task dengan sub. Sub means tugas-tugas kecil. Kategori-kategorikan. So which is yang I ada ajar untuk tingkatan 1, bila kita ada satu masalah besar and then kita akan buat leraian, teknik leraian. Leraian mean kita akan pecah-pecahkan pada masalah yang kecil. And then selepas teknik leraian, kita ada teknik pattern recognition which is kita kena patternkan ikut kategori ataupun tugas. So dalam struktur kod arahan ini, you kena bahagikan tugas-tugas kecil supaya algoritma dapat dibina. Sebab tu kita belajar dalam fasa pengekodan, don't confuse perkataan pengekodan which is benda ni adalah coding yang you buat atur cara tu. So dalam fasa coding tu, algoritma bagi tugas utama diterjemahkan kepada atur cara utama dan algoritma setiap tugas diterjemahkan kepada sub atur cara. Means dia ada main punya algoritma dan dia ada sub bawah dia. Sub means kategori kecil. Okay. For example, dalam sekolah dia ada pengetua, and then pengetua tu dia akan bahagikan kepada ada cikgu bahasa Inggeris, ada cikgu matematik, ada cikgu asas sains komputer, ada cikgu biologi. So itu ada sub tugas tertentu. But the main is pengetua tu yang handle. Alright? So sama konsep dengan main atur cara utama, and then dia ada sub main dia yang bawah dia. So hari ini kita belajar fungsi function dan prosedur dalam atur cara. Okay,
ini kita kena fokus sikit sebab ini a little bit confused function and atau cara. So better you dengar dan faham betul-betul. Kalau tak faham, bagi tahu saya ulang balik semula lagi apa yang you tak faham. So pada hari ini saya akan cuba terangkan fungsi atau cara function dan prosedur. Function sesuai digunakan bagi sub tugas yang perlu mengulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Means you dekat program komputer, you ada main program and then you nak paskan satu tugas. So tugas tu dia buat, satu cara tu buat. But lepas dia dah buat tu dia akan return, kasih satu nilai kepada you. Contoh tugasnya apa dia? Contoh tugas dia tambah and then bila operasi satu cara tu tambah dia akan kasih nilai jawapan. So itulah maksud satu nilai akan dipulangkan. So dia return nilai untuk function. Okey, contoh kat sini sebagai contoh dalam permainan yang melibatkan pembelian, which is kalau you main game, you beli apa-apa and then after you dah beli semua-semuanya, you akan nampak balance duit you akan berkurangan. So ada proses penolakan daripada baki duit you kat dalam game tu. Okay, so sebab tu digunakan function, digunakan bagi proses pengiraan. So kalau ada proses pengiraan, calculate ke, ada guna duit, ada guna markah, ada guna skor, ada guna nilai angka. So everything yang gunakan pengiraan itu adalah function. Because of function sesuai digunakan untuk proses pengiraan. Dan kod yang sama tidak perlu ditulis setiap kali. Contohnya kalau you tak buat function, you kena buat banyak coding panjang. Coding you akan jadi panjang. Sebabnya nak tambah kena buat lagi atau cara ni. Lepas tu tiba-tiba dia nak beli barang and then atau cara tu kena buat lagi. Lepas tu dia nak beli barang yang kedua, dia nak kena buat lagi atau cara. So tak mahu panjang-panjang macam itu coding you. So bila dalam game coding you dia spesifik untuk beli barang. So dia ada satu coding function untuk beli barang. And then kalau dia nak user tu nak beli barang and then dia akan panggil function tu, dia akan gunakan proses kat situ kira and then dia akan return bagi nilai kepada user tu. Okay. So ini dia contoh menunjukkan paparan aplikasi Android MyStem Village. Kat mana ni? Ni game permainan. So ini game ni dia apa ni? Dia ada baki sedia ada ialah 220. Okay, so dia ada coin 220. And then you ada 220 and then you nak beli apa? You pemain pilih untuk membeli item. Okay, you tengok sini 300. Okay, tak cukup duit lah, tak payah beli ni lah. Okay, so yang ini 300 pun tak cukup. Ni pun berapa? Ini 3,000 lagi lah tak cukup. So you nampak ada 50, 50, maybe 200 pun you nak beli. Okay. So you nak beli satu item kat dalam game tu. So bila you nak beli item tu, you akan klik item tu. Kalau item tu cukup dengan baki you sedia ada, dia akan pergi ke proceed function. Function means dia akan ada penolakan. So baki yang balance, baki selepas pembelian adalah 20, which is 220 minus 20 sebab dia dah beli satu item and then the balance is 20. But where is the process here? Proses dia adalah kat dalam coding you. Means kalau you dah panggil sini, you dah klik item ni and then dia akan pergi ke satu coding. You imagine dia akan pergi ke satu coding and then coding function tu dia kira baki sedia ada and then tolak dengan apa yang dia klik pilih tu. And then the balance is 20 and then dia return pada you, paparkan pada you balance is 20. Ting, duit you dah habis, dah tinggal 20 but you dapat item. So item baru tu ada kat dalam you punya ni lah game you. So ini adalah simulasi bagi coding function. Maksudnya dia sub atau cara yang memulangkan nilai. Dia bagi return nilai, return value once dah buat satu operasi. Alright? Clear or not? Clear or not class? Apa yang awak faham dengan function? Function tu adalah satu sub atau cara, satu sub atau cara yang mana dia ada proses pengiraan untuk calculate everything, whatever you nak kira apa-apa, coin ke apa ke, score ke,
But at the end, dia akan return the value. Okay, so dia akan return value. So dia ada proses di situ and then return value and then dia kalau atau cara main panggil tolong kira ni, dia kira and then dia bagi pulangkan. Okay, inilah balance dia. This is the output here. So itu adalah function. Clear or not for the function class? Okay, class faham tak? Function clear, good, Durga. Everyone clear or not? Everyone clear or not the function? Alright. Okay, if not, I will explain again. Just inform me whether you clear or not. Alright, so good. Faham? Clear, alright. So, kalau saya sebut ada memulangkan nilai, ada return kembali return. So, itu adalah function. Okay, kita pergi kepada yang kedua, procedure. Itu function tadi, ini procedure. Procedure sesuai digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan. You have to do the task juga, sama juga. Berulang-ulang kali juga, sama macam function, which is berulang-ulang kali. Kalau dia nak beli barang banyak-banyak kali, so kena panggil itu saja dia punya function. But for the procedure, tanpa pemulangan ni, okay, highlightkan di situ, tanpa pemulangan nilai. Maksudnya tak ada return, tak ada nilai, tak ada proses kena buat, tak ada kira-kira pening-pening kepala pun. Itu adalah procedure tanpa pemulangan nilai. Okey, perhatikan bahawa procedure yang disimpan dalam butang profile. Okey, dekat dalam game you ada butang profile. Profile tu ada user ID, nama you. And then you ada level, you ada point, you ada rank. Benda ni static dekat user ID and then dia akan update ikut level you kemudian. But when the process is going, you punya user ID is still same until you change the user ID. So that means tak ada pengiraan untuk user ID. If you enter your user ID Priya and then dia keluar nama Priya, itu saja. So dia tak ada pulangkan nilai, dia tak ada panggil-panggil banyak kali for the game and then dia tak ada return apa-apa value. So this is procedure. Okay, procedure akan memaparkan tingkap yang mengandungi profil pemain. Okay, ni contoh tadi. Penggunaan sub atau cara seperti function dan procedure sesuai untuk melaksanakan tugas yang khusus atau berulang kali. So, bila masa cikgu nak gunakan function dan procedure ni cikgu? Okay, so you kena gunakan bila ada pelaksanaan tugas berulang-ulang kali. So, kalau dalam coding tak logik kalau bila kali nak beli je kena buat programming ni. Bila nak beli lagi je kena buat programming. Bila nak beli ke nak jual ke kena buat programming lagi. So banyak kali you nak buat programming until when? Sampai bila? So itu tak sistematik. So kita cuba categorizekan kepada sub. And then operasi coding ni adalah untuk tambah. Operasi coding ni adalah untuk beli, untuk jual. So dia akan panggil lagi sekali. Every time dia nak jual barang, nak jual item, every time dia nak panggil untuk tambah ke apa money ke, so dia akan guna satu blok function ataupun prosedur yang dipanggil oleh main. Alright. Satu atau cara atau dalam atau cara yang berlainan. Okay. Ini menjadikan kod arahan seluruh atau cara menjadi lebih kemas, lagi teratur, lagi sistematik. Tak payah berterabur, sekejap buat function, sekejap buat prosedur, sekejap buat function tambah, sekejap beli pula. Tak payah. And then bersifat modular dan lebih mudah dinyah pepijat serta diselenggara. Dinyah pepijat means kalau you nak check error lagi senang nak jumpa. Berbanding dengan you type coding panjang-panjang tak tahu error kat mana, dah pening kepala sendiri dah. Berterabur, tak mau macam itu. So ini lagi sistematik dan kemas dan mudah diselenggara. Mudah diselenggara means kalau ada apa-apa ke you senang handle. Maintain betulkan error dia. So penggunaan function dan prosedur dalam menghasilkan satu atau cara merupakan satu pendekatan dikuasai oleh setiap murid. So you kena gunakan function and procedure. Kemahiran ini membolehkan murid memainkan peranannya sebagai team player dalam menghasilkan satu cara yang bertaraf komersial. So kalau you game, you main game, analogi you main game and then you sebagai ketua kumpulan tau, leader tau. So you leader,
And then you kena buat tugas sebagai leader, you kena bahagi-bagikan tugas kepada you punya anak buah you. Means you punya player you kena paskan ni. Okay, ini jaga contoh for the football. Dia ada ini you bagi defend, ini untuk yang center, ni yang untuk attack punya. So you kena bagi-bagikan. And then every time ada arahan ke dia kena buat. So itu maksud sub. Okay, dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan, function dan prosedur mempunyai persamaan dan perbezaan yang jelas dari segi takrifan dan kegunaannya. Dalam bahasa pengaturcaraan, Python, prosedur tidak wujud kerana prosedur dianggap sebagai implicit function. Dia kat dalam sekali, so dia tak payah nak mention benda tu prosedur. Tapi dalam programming yang lain, itu adalah prosedur. Prosedur Python tetap memulangkan nilai none walaupun peranan yang sama seperti prosedur. Okay. So ini adalah function dan prosedur. Kita tengok sama-sama Function. Ada dua jenis. Satu built-in function, satu user-defined function. Saya akan explain nanti. Okay. Function perlu menerima input argument. So dia nak suruh apa, nak suruh tambah. So dia kena terima nilai dia, nilai mana dulu nak kasih, input dia apa. And then function kena pulangkan nilai. Ini yang paling penting. Kena pulangkan nilai. Sama ada nilai apa, nombor ke, aksara ke, jenis data ke, everything, apa saja data type, dia kena return value. Okay. Prosedur pula tidak memulangkan nilai. Okay, kontra dia tidak memulangkan nilai. And then prosedur ditulis oleh pengguna. Tidak semestinya terima input. Kadang-kadang you terima, kadang-kadang you just paparkan saja. Tu prosedur lah. Implicit tadi tu. Tak payah nak terima. Tapi ni kena terima input sebab nak kira. Nak ada pelaksanaan, calculation kat situ. So, itu satu function prosedur. Apa persamaan dia? Mempunyai nama khusus yang eksplisit. Berparameter atau tidak parameter. Means ada dia punya space kan dia. Ada satu blok dia sendiri. Melaksanakan persamaan dia, melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus. So, kalau you nak buat ada tugas dia adalah tambah. So dia akan buat tambahlah. Kalau tugas dia adalah tolak, so dia akan buat tolak tugas dia. Kalau tugas dia adalah bahagi, so buatlah bahagi kat situ. Boleh digunakan berulang kali dalam cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Kalau you nak panggil lagi kali, so lagi boleh. Kalau panggil buat lagi boleh. Kalau tak panggil dia akan dia apa. So janji dia boleh panggil. Kalau dia dah ada dah siapkan, tak kisahlah dah ready. Itu adalah perbezaan function and procedure. Okay. Okay, function tadi di sini saya cakap, saya nak terangkan. Terbagi kepada dua. Satu built-in function, satu user defined. Built-in dan user defined. Satu built-in function. Function built-in tu maksudnya dalaman. Bukan you add function dalam. Okay, function boleh dibagikan kepada built-in function dan user defined function. Built-in adalah fungsi dalaman. User defined adalah fungsi dihasilkan sendiri. Kedua-duanya mempunyai tugas yang sama, iaitu melakukan sesuatu tugas khusus. Ada special task sendiri. Built-in function adalah fungsi yang ada dalam dan disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan. Ni ada library, nama pun library, you tak payah pandai buat sendiri sebab dia ada dalam library dia sendiri. Dia dah siapkan, dah ready dah benda tu, dah ada dalam library pengaturcaraan. Means you tak payah pandai nak type semua sendiri. So itu adalah function dalaman, built-in function. Kod suruh untuk setiap built-in function tidak boleh dilihat oleh pengatur cara. Means you tak dapat nak tengok sendiri, tapi kalau you panggil dia ada dah. Setiap built-in function punya nama deskriptif, iaitu nama yang dapat memainkan tugas built-in function berkenaan. Dia ada nama dia sendirilah. Nama built-in function tidak boleh ditukar. So built-in tidak boleh ditukar. Kalau ada ni you highlight kan, tidak boleh tukar. Dalam pengaturcaraan Python, fungsi input dan fungsi output adalah built-in function.
Input, output adalah Boolean function. Okay. Bagi banyakkan bahasa pengaturan, sebelum sesuatu Boolean function boleh digunakan, nama file library di mana Boolean function berkenaan disimpan dan dinyatakan terlebih dahulu di bahagian satu cara. Okay, you nampak kat sini. Contoh Boolean function dalam bahasa pengatur caraan. Sum. Sum kita dah tahu nanti. Sum bila buat macam gini, sum je dia nak total up lah tu. Dia nak kira lah tu. Dia nak tambah lah tu. Dia nak jumlahkan lah tu sum. Tu tak payah pandai-pandai nak ubah. Tak payah jumlah. Tak boleh. Total tak boleh. Dah letak nama sum untuk Boolean function memang sum lah sampai bila. Okay. Max. Max tu nak bagi tahu, nak tahu dia nilai, keluarkan nilai maksimum. So jangan pandai-pandai ubah jadi bahasa Melayu pula M-A-K-S-I-M-U-M, maksimum. Salah. So dia dah letak max kat sini. Max lah. Min, minimum. Index, index. Benda ini adalah Boolean function. Jangan pandai-pandai ubah sum jadi total. Total jadi jumlah, sum jadi jumlah, max jadi apa-apa semuanya. Tak boleh. Ini dia, dah ada dah. So bila gunakan benda ini, dia dah faham dah tugas dia nak buat apa. Ini nak buat apa, ini nak buat apa, ini nak buat apa, ini nak buat apa. So contoh kat sini ID murid, nama murid, bla 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 bla, BM, BI, Math Science. Markah dia kat sini BM, Ali 87, BI 70, Math 80, Science 78. Okey. Ini adalah atur cara Python. Kita tengok dulu 2 minit sama-sama fahamkan apa dia nak buat sebenarnya tu. Nanti saya cuba nak tanya awak. Awak pula terangkan. Apa atur cara ni nak buat apa? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey. Atur cara ni nak buat apa? Saya nak tanya. Lepas tu dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Paragraf pertama buat apa? Buat apa? Buat apa? Okey. Fahamkan dulu. 2 minit saya bagi masa. Okey, boleh? Okey, saya nak tanya. Syamimi? Syamimi ada? Syamimi? No, Syamimi. Okey, Syamimi, boleh onkan you punya mic? Boleh, Mimi? On mic? Tak boleh. Pakai PC. Okey, Mimi. Atur cara ni untuk apa, Mimi? Atur cara ni untuk apa?
Apa yang awak nampak, awak type je. Apa yang awak nampak, Atu Syahrir ni untuk apa? Tak kisah. Dia apa-apa idea you, boleh. Atu Syahrir ni untuk apa? Siapa-siapa yang nak bagi respon Atu Syahrir ni untuk apa pun boleh. Markah murid, okay good. Lagi, apa lagi? Siapa yang nampak lagi? Atu Syahrir ni untuk apa? Mimi sebut tadi markah murid, okay. Betul, lagi? Apa lagi? Markah maksimum dan minimum murid. Markah maksimum dan minimum, betul juga. Lagi apa lagi yang you nampak? Apa dia nak buat dekat dalam Atu Syahrir ni? Markah, lepas tu dia simpan markah murid, lepas tu markah maksimum, lepas tu apa lagi? Siapa nampak lagi? Dia buat apa lagi ni? Ada nama-nama tak dekat sini? Ada nama murid tak kat sini? Ada tak nama? Senarai nama murid dan terendah. Okay, good. Okay, perbandingan markah murid. Okay, betul. Okay, tak ada nama murid Muhammad Faid tadi. Ada nama murid lah Faid. Ada nama murid juga kat situ tu. Jumlah markah murid. Okay, good. Betul. Okay. Pandai pun. Okay, jumlah sub-function. Okay, betul juga sub-function. Markah tertinggi. Jumlah markah murid. Okay. Alright, so kita tengok sama-sama. Menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Mula-mula dia simpan dulu markah. Murid 1, murid 2, murid 3, murid 4, murid 5. Tanpa dia nyatakan murid 1 tu siapa, murid 2 tu siapa, murid 3 tu siapa, murid 4 tu siapa. Tak tahu siapa-siapa pun. Tapi lepas tu dia buka satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah nama. Awak nampak dia ada tata susunan dekat sini. Tata susunan ni ada pembuka dan penutup kata. Bila tata susunan jenis nama, dia akan letak apostrofi dekat sini. Sebab itu dalamnya nilai dia adalah string. String kan ejaan apa-apa saja. String. Okay. String. So bila dia letak string, Ali bin Azmi adalah fokus kepada murid 1. Diikut susunan dah terus sekali. Aminah binti Muhammad Yusof adalah fokus kepada murid 2. Chong Yiling adalah fokus kepada murid 3. Dayang Minsu fokus kepada murid 4. Dan Danish adalah fokus kepada murid 5. So, bila dah letak pemboleh ubah nama, bolehlah kita tahu rupanya Ali yang markah 87, 70, 80 ni. Aminah yang markah 95, 80, 65, 75 ni. Chong Yiling yang markah murid ketiga ni. Bla 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 sampai ke murid kelima kat sini. Selepas itu, awak nampak dekat sini, dia ada menjumlahkan setiap murid. Ada kerja dia nak buat dekat situ. Dia gunakan boolean function sum. Tadi ada yang jawab juga boolean function. Okay. So bila boolean function sum murid 1, dia total up sekali markah 87. Tambah 70, tambah 80, tambah 78. Okay. Dapatlah masuk dalam jumlah 1. Jumlah 1 tu keseluruhan markah ni berapa jumlah 1. Nanti kita tengok. Okay. Jumlah 2 sama dengan sum. Bila sum ni ini adalah boolean function. Tak payah nak pandai-pandai ubah jumlah. Tak payah nak pandai-pandai ubah total. Tak payah nak pandai-pandai ubah markah keseluruhan. Jangan pandai-pandai ubah sebab dia boolean function. Tak boleh ubah. Cannot change. Tak boleh. So bila letak sum murid 2, dia akan total up 95 plus 80 plus 65 plus 75. So berapa 95 bla 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 ni dapat berapa ratus ni. So dia akan put in dekat dalam pemboleh ubah jumlah 2. Macam gitu juga seterusnya murid 3, murid 4, murid 5. So dia akan kira setiap satu markah dia semuanya ni, dia akan pergi hantar kepada pemboleh ubah jumlah dia. And then kedua, dia buat ini, menyimpan ini, awak nampak ini kategori-kategori blok-blok ni adalah sub Atu Syahrir ni sub Atu Syahrir ni sub Atu Syahrir pula ni sub Atu Syahrir ni pula. So dia lagi sistematik, dia dah buat kategori. So yang ini menyimpan jumlah markah setiap murid dalam senarai jumlah. So total up is jumlah sama dengan jumlah 1,
jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4, jumlah 5. So dia akan paparkan jumlah markah setiap murid. So jumlah sama dengan ini contoh 200, ini contoh 280, ini contoh 300, macam gitulah dia akan paparkan. And then apa lagi fungsi yang ini nak buat ni? Ini built-in function juga ni. Built-in function buat apa? Tertinggi sama dengan max jumlah. Tertinggi paling maksimum lah. Max ni adalah built-in function yang kita tak boleh nak ubah maksimum. And then bila dia tengok dekat jumlah ni, siapa yang tertinggi? So dia akan keluarkan tertinggi 280 contohnya. Jumlah siapa. And then minimum siapa yang paling sikit sekali makan dia, contohnya 80 total up semua-semuanya ataupun 120. So minimum dia akan keluarkan minimum lah. 120 letak terendah, ini letak tertinggi. So sebenarnya jumlah dihantar sebagai argument. Maksudnya nilai yang you dapat tu argument kepada function max dan minimum. Function max akan memulangkan markah tertinggi. So dia akan pulangkanlah markah tertinggi. Nampak tak function? Function kan pulangkan nilai. And then ini adalah built-in function. And then dia minta, then dia kena pass. So function tu akan pulangkan nilai. So nilai dia nilai tertinggi, maximum. And then function min akan pulangkan markah terendah. So minimum. So dia akan bagi satu argument nilai pada pemboleh ubah tertinggi dan terendah. Alright? So ada proses tapi you tak nampak prosesnya because of you tak buat sendiri jalan kerja dia. Tapi dia gunakan function yang built-in sedia ada punya. Itu adalah built-in function untuk programming. Dah ada dah min, max, sum. Tak payah nak tambah. Tak payah nak kira-kirakan sendiri dekat sini. Sum sama dengan murid 1 tambah markah 2 tambah markah 3 tambah markah 4. Tak payah. Okey, seterusnya menggunakan sub function. Ini sub juga tahu. Ini semua sub tahu. Sub ni kategori. Ini untuk cari indeks tadi. Ini untuk cari nama murid pula. Dah tahu jumlah tertinggi tapi tak tahu siapa student dia, siapa murid tu. So murid markah tertinggi, dia akan panggil nama dan indeks tertinggi. Indeks tertinggi tadi you dah ada labelkan contoh indeks tertinggi siapa tadi yang dapat markah 200 contohnya. Okay. So dia akan assign siapa yang dapat 200 tu dia adalah indeks tertinggi. So kita panggil juga nama indeks tertinggi. So mungkin jumpa tiba-tiba nama dia adalah Aminah, indeks tertinggi. So dia akan keluarkan. Dan begitu juga untuk markah terendah. Dia ambil daripada pemboleh ubah nama. Nama tu nak detect daripada mana? Indeks terendah. So indeks terendah contohnya, indeks terendah tu daripada mana? Indeks terendah tu daripada jumlah indeks terendah. So jumlah tu daripada mana? Bila dia dah tambahkan markah dia yang paling rendah sekali. So markah dia paling rendah dia akan dah dilabelkan sebagai indeks terendah. Bila dah indeks terendah, dia akan calling siapa nama tersebut. Siapa yang dia assignkan tersebut. So dia akan pop up nama murid tersebut. And then ni adalah proses mencetak. Mencetak ni dia akan panggil memperoleh markah ni dia akan panggil yang tertinggi dan terendah. Murid markah tertinggi. Siapa murid markah tertinggi tu? Okey. Okay, so contoh Aminah memperoleh jumlah markah tertinggi iaitu 200. Ataupun kat sini lagi satu siapa? Ali mempunyai jumlah markah terendah iaitu 90 contoh dia. So dia akan print. Ini adalah subkategori untuk print, sub function untuk mencari nama. So ada tugas masing-masing. Tak payah nak langsamkan type semua sekali dalam satu penyataan. Tapi you kena blockkan ikut paragraph by paragraph. Okay? Ni contoh dia ni. Chong Yiling mempunyai markah tertinggi iaitu 334. Danish dan lelaki Katiga Su mempunyai markah terendah iaitu 276. Ini adalah output dia. Okay. Faham ke tidak? So ini adalah satu atau cara untuk memaparkan jumlah markah tertinggi dan jumlah markah terendah. Ini adalah output dia. Okay. So kalau orang tu tanya, atau cara ni untuk apa?
You boleh jawab je, jadi tu senarai nama, keluarkan ni apa-apa. Tapi bila dapat output dia macam gini, so you boleh buat kesimpulan atau cara ini adalah untuk memaparkan jumlah markah tinggi dan jumlah markah terendah. Okay. So ini dia punya atur cara dia. Atur cara yang mempunyai sub atur cara, function dan prosedur. So ini function. Kalau dipaparkan dia baru prosedur. Tapi ini semua function ni. Ini pun dia panggil juga. Panggil tertinggi, panggil terendah. Okay. So ada soalan kat sini. Ada soalan untuk kod atur cara 4.8. Ada soalan? Tak ada. Okay, good. Tak ada. Tak ada soalan. Ada nak tak clear kat mana-mana, saya boleh terangkan lagi sekali. Kita rehat 5 minit, 9.45, kita sambung lagi dengan satu sub atur cara. Lepas tu kita habis. Nanti saya bagi latihan. So rehat dulu 5 minit, okay? Minum air ke apa ke semuanya.
Okay, semua dah ada dah? Okay, saya ada soalan dekat sini. Cikgu, saya tak berapa faham function dan prosedur. Okay, saya akan terangkan lagi sekali. Okay, ada lagi soalan lagi? Kumpul dulu soalan. Tak berapa faham function dan prosedur. Okay, apa tu function cikgu, apa tu prosedur? Yang tadi saya sebut tu, semua tu adalah kat dalam atur cara coding, kat dalam coding, Kian. Dalam coding, atur cara you type tu. Sekejap, bateri saya dah nak habis. Bateri laptop. Okay, so Kian ataupun yang lain kalau tak faham. Dalam awak punya atur cara, dia ada tugas nak kena buat apa, atur cara tu nak buat apa, atur cara tu nak buat apa, atur cara ni nak buat apa. Dalam awak punya programming tu, you kena buat arahan, bagi arahan. And then, tapi biasa you bagi arahan sebelum, kalau you tak gunakan function dan prosedur ni, you type je arahan, you tak ada categorizekan, you tak ada bagikan dia satu grup untuk grup ni apa, grup ni apa, grup ni apa. So itulah tugas function dan prosedur. Tapi function tu, grup ni khas untuk apa sahaja operasi yang memulangkan nilai. Ada operasi tersebut pengiraan dia. Tapi grup yang lagi satu, contoh prosedur. Prosedur dia tak pulangkan nilai. Tapi semua grup tu berada di dalam atur cara, dalam programming awak. Dalam program awak. Okay? Faham tak? Apa lagi soalan? Tu macam tak faham je. Awak tak faham yang macam mana, Kian? You tak faham macam mana? Kian, onkan you punya mic, susahlah nak tu ya. Onkan mic sekejap. Boleh kasih contoh? Contoh, okey. Contoh yang macam saya cakap tadi, awak analogi awak fikir satu pengurusan sekolah. Okey, pengurusan sekolah tu kita nak jadikan dia dalam pengaturcaraan. Kita nak transferkan satu pengurusan sekolah tu yang mana ada pengetua, ada cikgu-cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, semua cikgu-cikgu ni dia kerja bawah pengetua. Itu pengurusan sekolah. So, saya bagi analogi pengurusan sekolah, ada satu ketua, main, pengetua, dan ada guru-guru kecil yang mana cikgu matematik, cikgu sains, cikgu bahasa Melayu, semua cikgu bawah itu adalah sub. Pengetua tu adalah main. Pengurusan sekolah tu adalah satu atur cara, sistem coding besar, satu coding besar. So dalam satu coding besar, dia ada, dalam satu coding besar, the big programming, dia ada main programming. The main programming ada sub program. So sub program ni, which is either one, sama ada dia adalah function, dia adalah function juga, dia adalah function dan tiba-tiba ada prosedur. So dia ada group dia. Tapi setiap satu sub tu ada tugas. Macam cikgu BM ajar dia bahasa Melayu je, dia ajar bahasa Melayu. Cikgu Mat dia ajar matematik je. Cikgu sains ajar sains je. Macam gitu juga dalam coding, the whole programming tu ada satu cara untuk kira tambah je. Yang ini tolak je. Yang ini bahagi je. Yang ini paparkan output, print saja. So masing-masing ada tugas. So setiap satu kategori tu, itu kita panggil sub. Sub atau cara kecil-kecil. Sub tu atau cara kecil. The small coding dalam big coding. Alright? Faham tak? So apa perbezaan function dan prosedur? Okay, yang KN faham. Okay. Apa perbezaan function dan prosedur? Saya cakap tadi, function dia kena pulangkan nilai. So kalau ada sub tu adalah tambah ataupun sub tu adalah untuk kira markah jumlah.
markah paling besar ke, markah paling kecil ke. Contoh sub 1 ni markah paling besar. So dia kena pulangkan nilai. Kalau dia minta, okey, siapa yang markah paling besar dekat sini? Okey, yang itu dia cari. Tapi dia cari, dia ambil daripada input. Kena ada input. Kalau tak bagi input, tak dapat kira apa-apa lah, tak dapat buat apa-apa lah. Macam function yang tadi saya cakap dalam game. Game tu dia ada satu sub atau cara untuk pembelian saja, untuk buy saja. So kalau customer, user tu nak beli something ataupun dia nak beli item, dia kena pergi dekat function sub tu. Okay, and then apa dia kena ada? Dia kena ada input, balance dia, balance duit dia. Balance dia ada berapa? 200 tadi, 220. And then item apa dia nak beli. So ada proses dalam dia. Itu function, ada proses dalamnya. Means you have to, either you want to calculate, you want to add, you want to minus, whatever operation that you did dekat dalam sub atau cara tu. And then you have to give the value, kasih argument, bagi return, bagi satu value, satu nilai for the main yang ketua tadi minta untuk kira. So dia buat. Bila dia dah buat, dia bagi nilai lah. Dia pass nilai, dia return the value, return the argument. Itu function Okay, dia itu function. And then procedure. Procedure you just buat sahaja, tak payah pun kira-kira, tak payah pun ada operasi, tak payah pulangkan nilai. Means dia paparkan sahaja, dia minta nama, alamat, contoh, profile, picture, paparkan saja, view saja. No calculation at all, no operation, tak ada apa-apa, no need to return the value, tak payah. Procedure tak payah. Function, yes, you kena return value, kasih maklumat, ada operasi. So clear everyone? Ada lagi soalan? Just maklumat, okay. Yes, okay, good. So ada lagi soalan lagi? Cikgu, macam mana komputer boleh kenal nama murid yang dapat tertinggi dengan yang terendah? Okey, kita tengok tadi tu. Macam mana komputer tu boleh kenal nama murid yang dapat tertinggi dengan yang terendah? Okey, saya sharekan semula tadi skrin tersebut. Okay, thank you Nurin. Soal. Okay, macam mana komputer boleh kenal ni? Okay, macam mana Nurin cakap komputer boleh kenal? Okay, mula-mula. Kita yang kena type dekat dalam Python Nurin. Kita kena type murid 1, murid 2. Kita masukkan markah ni. Kita key in siap-siap. Okay, kita key in siap-siap murid 1, murid 2 sampai murid 5. Selepas kita dah key in siap-siap, kita letak pemboleh ubah nama dekat sini. Nama tu kita simpan 1, 2, 3, 4, 5. Bersesuaian ada 5 orang murid. So kita sebenarnya dekat sini dah assignkan murid 1 tu adalah Ali sebenarnya. Kita yang letak. Kita yang letak Nurin. Kita yang letak. Komputer tak tahu kalau kita tak letak nama ni. Komputer tak tahu. So kalau kita padam bahagian ni, I delete this one ni, the statement ni, and then the output tak ada keluar nama Chong Yiling dengan Danish. Dia cuma keluar murid berapa? Chong Yiling murid 4 dan murid 5 saja. So kita yang letak nama kat sini. Pemboleh ubah. So bila kita letak nama, kita assignkan dalam tata susunan. Tata susunan means menyimpan maklumat berkaitan dengan ini. Nama sama dengan Ali Azmi. Kita assignkan dia sebagai adalah murid yang pertama. Sebab dia dah sorting siap-siap. Dia dah mengikut senarai markah. Dia simpan dah. Dia dah siap-siap. Dia dah susun. Aminah tu murid kedua. Chong Yiling murid ketiga. Kita yang letak sendiri. Okay? Ada soalan lagi? Siapa lagi nak soal? Soalan lagi? Tak ada. Okay. Lain ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Saya rasa saya tak mahu terangkan user define dululah. User define nanti next class boleh tak? Nanti pening kan. Banyak lah sebab nak kena terangkan. Awak nak user define sekarang ke minggu depan dia user define? Nanti banyak-banyak nanti pening. Yang sekarang kena konsep dulu sebab hari ni saya cakap yang penting you kena faham dua benda. Hari ni kita belajar apa? Function and procedure. Function
dan prosedur dalam atur cara. Bukan cerita function dan prosedur dalam dalam apa lain-lain ke apa ke. Ini kita cerita programming dalam atur cara. Jangan ingat awak main game tu tak ada atur cara. No, you buka apa-apa apps kat dalam handphone you ni, buka WhatsApp, buka Instagram, buka game Mobile Legend. Itu semua ada coding dalam situ. Dan dalam coding tu pun ada function dan ada prosedur. Sebab apa cikgu game saya tu ada function dan prosedur? Game awak kan ada kira markah. Game awak kan ada ranking. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Mestilah kena ada kira-kira. So bila ada kira-kira ada function. Game awak kan ada paparkan, wah you ada winner ke apa. Mestilah ada prosedur. Ada panggil, ada paparan. And then Instagram cikgu ada coding ke? Yes, Instagram also got coding. You punya follower sentiasa naik, you follow orang ke, follower you ke, you punya post ke. So every time yang need changes dekat you punya gadget, you punya IC apa phone ke, you punya PC ke, apps ke, apa-apa ke, benda tu semuanya ada coding. Ada pengaturcaraan komputer. Guna bahasa apa depends on programmer tersebut. Contoh dia nak buat Facebook guna bahasa pengaturcaraan C++ example. So dalam pengaturcaraan C++ yang dia buat untuk Facebook tu, dalam tu ada subaturcara. Contoh kalau you familiar dengan you familiar dengan Facebook example. Kalau dekat dalam Facebook boleh orang ada post, orang ada boleh letak gambar, orang ada boleh letak komen. So setiap satu tu ada subaturcara untuk komen, aturcara untuk letak gambar, aturcara untuk post video. Itu kalau tak buat aturcara sendiri-sendiri, the whole program you macam rojak, berterabur, tak ada apa-apa pun, sumbat semuanya, and then susah you nak detect error. So you kena specify by categories semuanya. Okay? Macam you Instagram you ada apa? Contoh Instagram you ada dekat sini. Sekarang kan dah update dia punya yang story ke apa, dia boleh buat baca video ke apa ke. So everything yang changes dekat situ tu semuanya ada subaturcara dia sendiri. Okay? Ada soalan lagi? Ada soalan? Ini Meet pun ada programming kat dalam dia. Awak cuma nampak yang senang je Meet, okay, klik dah sampai. Tak, dia ada subaturcara untuk in-call message. Dia ada subaturcara untuk camera function. Dia ada subaturcara untuk microphone function. Dia ada subaturcara untuk you punya student ni berapa orang ni nampak ni, saya nak screenshot dah hari ni berapa orang ni. 45. So saya teringat nak. Okay. Tak nak on camera ke? Saya seorang je on camera. Ada soalan apa-apa tak? Saya nak bagi awak latihan. Pukul 10 kan tutorial. Kelas awak kan seminggu kan sekali jumpa saya. Tapi seminggu jumpa saya tu terus 3 masa. So minggu lepas saya dah bagi diskaun. Minggu ni awak kena buat latihan. Apa latihan sesuai? Okey. Saya share sekejap untuk bagi awak latihan. Okey, buku teks awak, muka surat 178. Muka surat 178. Okey. Cuba awak buat okey, corak perbelanjaan murid sekolah di pesta buku. Okey, nampak corak perbelanjaan awak nampak ni, perbelanjaan murid di sekolah di pesta buku. Anda ialah ahli jawatan kuasa penganjur pesta buku. You sebagai penganjur. Anda ditugaskan untuk mendapatkan data-data mengenai jumlah bilangan buku yang dibeli oleh murid. Jumlah. Secara keseluruhan mengikut jenis bahan dan jenis bahan bacaan yang paling disukai oleh murid sekolah.
So, kat sini anda diberi masa untuk mengkaji situasi di atas dan leraikan masalah. Menyatakan tugas khas yang telah dikenas pasti. So, saya awak ini je. Awak tulisan sahaja ni. Ini bukan buat dalam coding ke apa tahu. Ini cuma nak awak terangkan apa situasi masalah di atas. Okey. Terangkan, kaji. Masalah di atas adalah untuk apa-apa-apa. Buat macam paragraf 2-3 line je, type sikit je. Tulis sikit je pun type ke apa, tak kisah. Okey, cuba awak nyatakan apa tugas yang dikenal pasti. Ingat tak tadi saya contoh analogi saya tadi tu? Sekejap. Okey. Ingat tak saya contoh tadi ada pengetua bagi tugas khas kepada cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke apa ke. So cuba awak dapatkan apa tugas khas yang dia suruh buat ni. Tulis dia kat situ. Contoh tugas khas dia adalah kira jumlah. Okey, kira jumlah bilangan buku. Okey, lagi apa lagi? Mungkin tugas khas dia adalah jenis buku. Mengira jenis buku latihan. Contohlah. Okey, lepas dah buat macam gitu, cuba awak buat menulis pernyataan function bagi melakukan tugas hasil kena pasti. Cuba ikut rujuk yang contoh tadi, function yang tadi. Yang mana function yang tadi tu? Ni awak buat ikut yang rujuk ni. Sekejap, soalan saya ini awak nampak tak ni, hasil tambah. Ada return. Ini saya belum pulangkan function procedure. Ni dah function. Saya tak buat lagi pula, tak ajar awak lagi badan function lah. So tak payah, nombor 3 ni tak payah, ni nanti kemudian dulu. So ni je, mengkaji situasi dan menyatakan tugas khas je. Tugas tadi apa? Untuk apa? Untuk mengira apa? Untuk apa tugas-tugas khas dia. So dengan situasi. So nombor 1 buat A dengan B saja. Lepas tu masuk dekat dalam Google Classroom. Nanti saya open satu platform dekat Google Classroom. Nombor 3 ni belum boleh lagi sebab belum belajar lagi untuk menulis. Okay? Jelas? Ini untuk tulis-tulis je ni. Ini tak ada buat coding-coding pun. Ini tulis je apa yang you dapat. Kalau ini ada berapa tugas dia, contoh macam tadi tu, ada kira apa, cikgu BM, cikgu BI yang contoh macam itu ada 3 awak tulis tugas dia. 1, 2, 3. Ini situasi untuk apa? Terangkan. So buat yang latihan 4.9, 1 A dengan B sahaja. A dan B saja muka surat 178. Sikit saja. So sepatutnya semuanya boleh buat dan hantar. Ada soalan lain? Senang je pun. Ada soalan? Ada tak soalan? Semua dah isi attendance? Semua dah isi attendance? Kalau dah tak ada soalan dan dah isi attendance, saya okey dah isi. Okey, saya habiskan yang dalam petak tu tak payah buat ke petak mana? Petak mana? Kotak corak perbelanjaan tu tak payahlah awak. Awak tak payah tulis-tulis ke atas tu semuanya. Awak tu buat jawapan je. Jawapan 1 A apa, jawapan 1 B apa. Juga tak payah menyalin kotak-kotak tu. Cuma awak kena rujuk daripada kotak tu lah juga. Okay? So kalau tak ada apa-apa lagi, ada soalan lagi tak? Tak ada. Okay, tak ada soalan. Satu masa lagi buat latihan sikit je tu. Lepas tu upload dalam Google Classroom. So kita akan jumpa lagi minggu depan dengan menulis pernyataan, function dan prosedur. Okay, itu saja. Terima kasih kelas. Bye-bye. Okay, sama-sama. Okay, thank you. Sama-sama. 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 Okay. Sama-sama Mimi. Okay, Kak Ian, bye-bye. Okay, Pang, bye. Sarah, bye. Bye-bye, Fatin, Syafika, Syukbil, Junbin, Roy, Nurin, bye-bye.